Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Buletin Ukas edisi tengah hari 27 November 2020 bersama saya Hafizah Munirah Maharap. Berita dimulakan dengan acara simbolik Flag Off Program Kembara Prihatin Negara 2020 bertemakan Tautan Sepakat Membantu Rakyat yang telah disempurnakan Menteri Kebajikan Kesejahteraan Komuniti, Wanita, Keluarga dan Pembangunan Kanak-kanak Datuk Seri Fatimah Abdullah di Kuching pada Rabu. Mengikut perancangan, program yang akan meliputi 108 daerah di seluruh negara itu akan berlangsung selama setahun, bertujuan membantu dan menyantuni rakyat yang terkesan akibat pandemik COVID-19. Di samping menyebar luas perkhidmatan dan inisiatif yang sedang dilaksanakan oleh kerajaan dalam memenuhi keperluan dan ekspektasi rakyat. Dalam program itu turut berlangsung penyerahan kenyalang Gold Card KGC, kad orang kurang upaya OKU dan tabung bantuan segera serta geran usahawan dari Jabatan Wanita dan Keluarga Sarawak. Selesai program, Datuk Seri Fatimah bersama Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Demak Laut, Dr. Hazlan Abang Hipni berserta rombongan melawat dua buah rumah yang berdekatan bagi menyampaikan sumbangan daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM Sarawak. Berita seterusnya, setiap pegawai dan kaki tangan pihak berkuasa tempatan PBT dan agensi-agensi lain di bawah Kementerian Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sarawak MLGH telah memainkan peranan penting dalam membantras penularan COVID-19. Menurut Menteri Muda Kerajaan Tempatan Datu Dr. Penguang Manggil, mereka dikira petugas barisan hadapan walaupun tidak begitu menonjol di mata masyarakat. We do a lot of backroom jobs. Contohnya, in the coffee shops, you have to make sure that the SOPs are strictly followed. Kalau satu meja tu kita letak 4 orang, you cannot have 10 people there, otherwise you will be charged or caught by the police. Itu satu. Kedua, in allowing, for example, of the coffee shops, entertainment outlets, etc., how long can they operate? Until what time they can operate at night? So these are basically our duties and responsibilities to make sure that the proper SOPs are being followed by the customers as well as the shop owners. Beliau turut mencadangkan supaya nombor telefon pegawai PBT dan agensi di bawah MLGH yang bertanggungjawab diberikan kepada umum untuk tindakan awal sekiranya berlaku kejadian dan kecemasan selain nombor hotline pihak berkuasa tempatan. Beliau berkata demikian semasa berucap mewakili Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sarawak Datuk Seri Profesor Dr. Sim Kui Hian dalam Majlis Anugerah Perkhidmatan Cemerlang Kementerian Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sarawak 2019 di Miri pada Rabu. Because you are the very person who knows first what are the problems on the ground. Contohnya, kalau ada banjir kilat ataupun if there's any blocked drains, tanah runtuh dan sebagainya, you will be the first agency to know. And you will be the first agency to take immediate action to ensure that other people would not viral it first. So in this regard, I would like to encourage all the PBTs to take your own initiative, to have your own, for example, like maybe not to say 24/7 hotline, but at least you must give your contact number to the public to make sure that if there's anything that happens along the line, you will be the first one to know. Dalam majlis itu, seramai 173 pegawai dan kaki tangan dari 22 PBT, Jabatan Pengairan dan Saliran DID, Zon Tengah dan Utara serta Perbadanan Pembangunan Perumahan HDC, Zon Tengah dan Utara telah menerima Anugerah Perkhidmatan Cemerlang APC 2019. Sumbangan juga diserahkan kepada Majlis Bandaraya Miri MBM berjumlah RM74,000, Majlis Perbandaran Padawan MPP RM5,000, Majlis Perbandaran Kota Samarahan MPKS dan Majlis Perbandaran Sibu MPS masing-masing menerima RM4,000, manakala 19 majlis daerah yang lain menerima RM3,000 setiap satu. Berikut pula,
Setiap masjid dan surau perlu dijaga kebersihannya, terutama tandas, tempat mengambil wuduk dan ruang sembahyang bagi membolehkan jemaah menunaikan ibadah dengan selesa. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Lambir, Ripin Lamat berkata, setiap ahli jawatankuasa perlu memastikan kebersihan masjid dan surau sentiasa dipelihara, seperti mana yang dikehendaki Islam yang sentiasa mengutamakan kebersihan. Dan kadang-kadang kita melihat ada sebahagian surau keadaan yang kurang bersih. Jadi saya berharaplah kalau boleh setiap bulan sekali dalam sebulan tu buatlah gotong royong, EJK buat gotong royong supaya keadaan surau kita bersih dan selesa apabila jemaah datang. Berikut menurut beliau semasa berucap dalam majlis penyampaian sumbangan kepada masjid dan surau daerah Bekenu dan Beluru di Masjid Al-Mutakin Bekenu pada Khamis. Adun Lambir itu turut mencadangkan agar program kebajikan dapat diadakan bagi membantu golongan asnaf seperti warga emas, ibu tunggal, anak yatim, orang kelainan upaya dan semua yang memerlukan di kawasan itu. Mungkin kalau sebuah surau ataupun masjid mempunyai dana yang cukup atau ada berlebihan sikit, buatlah program kebajikan. Contohnya memberi sumbangan kepada asnaf-asnaf orang miskin di kampung kawasan surau atau masjid. Mungkin silah banyak dalam sebulan daripada derma daripada hari Jumaat ataupun derma-derma yang lain. Untuk itu, sebanyak 34 orang wakil masjid dan surau tersebut menerima cek untuk tujuan pelaksanaan aktiviti yang bersesuaian. Selanjutnya, penduduk kampung perlu bijak mengambil peluang dengan mengusahakan tanaman yang mendapatkan permintaan tinggi di pasaran. Menurut Adun Bukit Bergunan, Datuk Mong Dagang, penduduk tidak perlu risau untuk mengusahakan tanaman dengan jumlah yang besar kerana Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan FAMA dapat membantu memasarkan hasil tanaman mereka. Beliau berkata demikian semasa sesi dialog program ladang kontrak tanaman jagung manis di rumah Joan Brody, Parit Beruang, Seri Aman pada Khamis. Tambah Datuk Mong, peranan koperasi yang telah diwujudkan juga perlu digunakan dengan sebaiknya dalam memastikan rakyat di kawasan itu menerima manfaat dari segi kemudahan dan juga keuntungan. Sesi dialog yang dianjurkan Jabatan Pertanian bahagian Seri Aman itu telah mengenal pasti potensi kawasan Tanjung Bijat sesuai untuk diusahakan dengan tanaman jagung di bawah program ladang kontrak bersama FAMA. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya Hafizah Munirah dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe UKAS Channel di YouTube. Salam UKAS.